Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan rancangan pengajaran harian Arpej dan Justifikasi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Umi Humairah binti Muhammad Afendi, Yus Hanani binti Muhammad Yunus, Nurul Ainaini binti Yusman, Nur Adlin Kisina binti Aziz dan Khairul Katira binti Muhammad Idris. Saya akan memulakan pembentangan rancangan pengajaran harian dan justifikasi dengan Pendidikan Islam tahun 3 bertajuk Surah Al-Kafirun. Standard kandungan 1.1 membaca dan mengamalkan Surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran pula 1.1.1 membaca Surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid. Objektif pembelajaran ialah membaca Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 3 dengan betul dan lancar dan membaca Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 3 dengan betul dan bertajwid. Kriteria kejayaan, murid dapat sekurang-kurangnya membaca 2 dari 3 ayat surah Al-Kafirun dengan betul dan bertajwid. Strategi pengajaran, ia berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Nilai pengumpulan adalah bekerjasama, bersungguh-sungguh dan berani. Elemen merentas kurikulum EMK mengandungi nilai murni iaitu kerohanian dan juga TMK. Ada video animasi, projektor, slide PowerPoint dan speaker. Cara berfikir iaitu membuat urutan. Seterusnya, justifikasi rancangan pengajaran harian. Untuk induksi, saya telah menggunakan kaedah berpusatkan bahan iaitu bahan digital. Murid akan ditayangkan video animasi Upin dan Ipin yang membaca surah Al-Kafirun. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang surah Al-Kafirun. Aktiviti ini dapat menarik minat murid. Seterusnya adalah fasa perkembangan. Dalam fasa ini, saya akan menggunakan 2 kaedah iaitu kaedah talaki musyafahah dan juga kaedah yang berpusatkan bahan iaitu kaid kalimah. Talaki musyafahah ini bermaksud bimbingan guru secara langsung kepada murid. Guru perlu memegang kad kalimah sambil menyebut kalimah surah Al-Kafirun. Murid pula perlu melihat, mendengar dan memerhati gerakan mulut guru dan perlu menyebut kalimah tersebut. Kaedah ini sangat memudahkan kepada murid yang sukar untuk membaca ayat dengan lancar. Dapat mengenal dan menyebut kalimah dengan lebih mudah dan tepat. Ini juga dapat meningkatkan minat murid dalam pembelajaran dan dapat memupuk sifat bersungguh-sungguh dalam diri setiap murid. Seterusnya adalah langkah kedua. Saya juga telah menggunakan kaedah yang berpusatkan bahan digital iaitu slide PowerPoint. Guru akan menayangkan 1 hingga 3 surah Al-Kafirun. Guru akan membaca terlebih dahulu. Seterusnya, murid-murid perlu membaca secara kelas dan berpasangan. Kaedah ini juga dapat memupuk nilai murni bekerjasama. Seterusnya adalah langkah ketiga. Dalam aktiviti ini, saya telah menggunakan kaedah yang berpusatkan murid. Setiap murid perlu berpecah kepada 6 kumpulan. Aktiviti ini bermula dengan setiap kumpulan perlu memberikan nama kumpulan. Setiap ketua kumpulan perlu pergi ke hadapan untuk mencabut undi. Seterusnya, kumpulan perlu pergi ke hadapan untuk menyusun kad kalimah sehingga membentuk satu ayat. Aktiviti ini akan diteruskan dengan kumpulan lain pula untuk melihat nilai murni kerjasama dalam kumpulan masing-masing dan juga kemahiran berfikir. Dalam aktiviti yang terakhir ini, saya telah menggunakan kaedah berpusatkan bahan iaitu cabutan nombor. Saya akan menyediakan satu kotak kecil yang berisi nombor. Saya akan memilih murid secara rawak dan murid yang dipilih perlu ke hadapan untuk mencabut nombor. Murid tersebut perlu membaca ayat yang sepadan dengan nombor yang dipilih. Aktiviti ini adalah untuk menguji kelancaran bacaan murid-murid dalam membaca surah Al-Kafirun. Nilai murni yang dapat dipupuk dalam aktiviti ini adalah keberanian. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Yunus, nombor matrik P139435 akan meneruskan pembentangan rancangan pengajaran harian RPG Pendidikan Islam tahun 4 bertajuk Bacaan Mim Sakinah. Standard kandungan 1.6 membaca ayat yang mengandungi bacaan Mim Sakinah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 1.63 mengaplikasi bacaan izhar syafawi, ihfa syafawi dan idgham mislain dengan betul dan bertajwid. 1.64 mengamalkan bacaan Al-Quran dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membaca sekurang-kurangnya 4 kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar syafawi dengan bimbingan guru. Yang kedua, membaca sekurangnya 4 kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan izhar syafawi dengan betul. Kriteria kejayaan untuk membaca kalimah yang dipelajari dengan bacaan betul semasa aktiviti berkumpulan. Strategi pengajaran berpusatkan kepada murid, berpusatkan bahan dan juga kreatif. Elemen dalam menganalisis perhatian yang kritis dan juga tabah dan sabar dalam belajar. Nilai murni adalah kerjasama. Kemahiran berfikir adalah menganalisis. Seterusnya, justifikasi pemilihan aktiviti. Yang pertama, saya menggunakan kaedah pemahatan dan demokrasi iaitu dari segi penayangan video. Contohnya, saya menayangkan video daripada YouTube berkaitan bacaan surah Al-Ikhlas yang betul dan bertajwid. Ini secara tidak langsung murid dapat memerhati dan memahami kaedah sebenar bacaan yang betul dan bertajwid.
serta saya mengajukan soalan kepada murid berkaitan kefahaman mereka terhadap video yang ditayangkan. Aktiviti ini sebenarnya memudahkan pembelajaran serta pelajar rasa lebih seronok untuk belajar sekaligus menarik minat mereka dalam pembelajaran. Seterusnya, saya menggunakan bahan bantu mengajar PBM dengan menggunakan 5 kad imbas yang mengandungi potongan ayat Al-Quran. Okey, murid diminta memilih kad dan membaca potongan ayat dengan kuat serta murid lain memberikan komen terhadap bacaan tersebut. Okey, kaedah ini bersesuaian dengan murid bermain sambil belajar, terutamanya dapat menarik perhatian murid yang tidak bersemangat di dalam kelas. Okey, seterusnya ia dapat meningkatkan daya fokus yang tinggi dan meningkatkan daya ingatan murid tentang apa yang dipelajari dengan lebih cepat serta dapat mengingatinya dalam tempoh masa yang lama. Justifikasi seterusnya ialah saya melakukan pemerhatian kumpulan kepada murid yang mana saya mudah untuk memastikan murid dalam memahami pembelajaran mengikut tahap penguasaan mereka berdasarkan tugasan yang diberi. Maksud saya memecahkan 3 kumpulan dari segi kumpulan yang pertama, kumpulan A, cemerlang, kumpulan B, sederhana dan kumpulan C adalah lemah. Okey, berdasarkan pembentukan kumpulan yang kecil ini, murid akan lebih seronok untuk berbincang bersama-sama dan saling tolong-menolong untuk memahami tugasan dan akhirnya mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Terusnya penutup, aktiviti saya memberikan ruang kepada para murid untuk memberikan komentar mereka mengenai aktiviti yang telah dilakukan. Okey, ini secara tidak langsung memberikan interaksi dan komunikasi dua hala antara murid yang mana saya dapat memotivasikan mereka supaya dapat menimbulkan minat dan perhatian terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran serta dapat merapatkan lagi hubungan baik bersama murid. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ainani binti Yusman. Nombor metrik P140401 akan menyambung pembentangan rancangan pengajaran harian RPH subjek Pendidikan Islam tahun 1. Tajuk adalah Jawi. Topiknya adalah perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih. Standard kandungan 6.1 membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih dengan betul. Standard pembelajaran 6.1.1 membaca perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih dengan betul. 6.1.2 membina perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih dengan betul. Objektif yang pertama, murid dapat membaca perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih dengan sebutan yang lancar. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat menyenaraikan perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih dengan betul. Kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat membaca sekurang-kurangnya 5 daripada 6 perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih dengan betul. Dan yang kedua, murid dapat menjawab soalan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih dengan betul tanpa bantuan guru. Fokus, strategi pengajaran, berpusatkan guru, berpusatkan bahan dan berpusatkan murid, nilai murni, bekerjasama, elemen merentas kurikulum, rajin berusaha, kemahiran berfikir, menjana idea yang boleh menggunakan perkataan terdiri daripada 3 suku kata atau lebih dengan betul. Justifikasi pemilihan aktiviti. Yang pertama, fasa persediaan induksi. Kaedah yang saya gunakan dalam proses induksi ini adalah kaedah yang berpusatkan bahan, iaitu dengan menggunakan komputer riba, projektor dan Bluetooth speaker yang mana saya akan menayangkan video YouTube berkaitan tajuk yang akan dipelajari. Semasa sesi ini dijalankan, saya akan memastikan murid memberikan tumpuan yang sepenuhnya di dalam kelas. Video yang akan ditayangkan di hadapan kelas akan dapat menarik minat murid untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan tajuk yang akan dipelajari. Kemudian, saya akan melakukan soal jawab kepada murid-murid tentang video yang telah ditayangkan sebentar tadi. Sebagai contoh, ada berapa jenis suku kata yang terdapat di dalam video tersebut? Jawapan yang diberikan oleh murid itu tadi, saya akan kaitkan dengan topik pembelajaran, iaitu perkataan yang terdiri daripada 3 suku kata atau lebih. Bagi fasa yang kedua, saya memberikan penerangan berkaitan topik yang akan mereka pelajari. Saya menggunakan strategi yang berpusatkan kepada bahan kerana saya akan memberikan penerangan dengan menggunakan bahan bantuan mengajar yang relevan kepada murid-murid. Selesai memberikan penerangan kepada murid, saya akan meminta mereka untuk memberikan cadangan perkataan selain daripada perkataan yang telah saya berikan. Strategi yang saya gunakan ini adalah pembelajaran yang berpusatkan kepada murid kerana murid itu sendiri yang akan meneroka dan mencari jawapan sendiri. Saya juga akan menggunakan kaedah pujian apabila mereka ini menjawab dengan betul.
Kaedah ini sangat berkesan untuk menarik minat murid-murid dan meningkatkan daya saing antara mereka untuk belajar dengan harapan mereka akan lebih tertarik untuk belajar. Masa yang saya peruntukkan untuk fasa ini adalah selama 10 minit. Fasa ketiga, aktiviti menggunakan kad Smart Caterpillar. Seterusnya, saya telah merancang untuk menjalankan aktiviti bersama murid-murid. Semasa sesi ini dijalankan, saya akan menggunakan pendekatan kaedah yang berpusatkan kepada bahan iaitu kad Smart Caterpillar. Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti ini adalah selama 7 minit sahaja. Kad Smart Caterpillar ini merupakan alat yang membolehkan murid berinteraksi dengan bahan pembelajaran secara aktif. Aktiviti ini juga dapat mewujudkan semangat kerjasama dan pertukaran idea di kalangan mereka. Setelah masa yang diperuntukkan telah berakhir, saya akan menilai hasil jawapan yang telah diberikan oleh setiap kumpulan. Hasil daripada penilaian, saya dapat mengesan kelemahan dan kekuatan dalam jawapan mereka. Kemudian, murid-murid ini akan diminta untuk membaca jawapan yang telah dibaiki di papan putih secara beramai-ramai. Ini akan membolehkan murid memahami kesalahan yang telah dibaiki dan memperoleh pandangan daripada jawapan rakan sekelas. Melalui penilaian dan pembacaan jawapan yang dibaiki itu tadi, murid akan lebih peka dan memahami konsep dengan sangat baik. Pada fasa penutup ini pula, saya akan mengajukan soalan secara rawak kepada murid-murid mengenai kefahaman mereka berkaitan topik. Soalan-soalan yang diaju ini hanyalah topik yang telah mereka pelajari. Murid juga diminta untuk membuat rumusan mengenai isi kandungan yang telah dipelajari. Ini membolehkan saya melihat tahap kefahaman murid dengan lebih mudahlah. Okey, aktiviti ini juga dapat memupuk sifat berani menjawab dan menguatkan daya ingatan murid. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini Binti Nometri P10821. Ini meneruskan dalam perancangan rancangan pengajaran harian RPH Pendidikan Islam tahun 1 yang topiknya ialah adab terhadap Rasulullah. Seterusnya adalah dengan standard kandungan iaitu 6.4 menakwa dan mengamalkan adab terhadap Rasulullah melalui selawat sebagai bukti mentaati dan mengasihi Rasulullah. Standard pembelajaran pula ialah 6.4.1 iaitu menyatakan adab terhadap Rasulullah. 6.4.2 ialah menjelaskan maksud selawat dan contoh-contohnya. Objektif untuk pembelajaran ini adalah yang pertama, murid dapat menyatakan 3 adab terhadap Rasulullah, dan yang kedua adalah murid dapat menjelaskan maksud selawat dan contoh-contohnya. Bagi kriteria kejayaan pula adalah murid dapat menyatakan dan menjelaskan adab terhadap Rasulullah melalui selawat secara istiqamah dengan mengutamakan kepentingan melakukannya serta boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain. Apa yang difokuskan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, strategi pengajaran dia adalah berasaskan murid, dan yang kedua kolaboratif, iaitu kita akan membentuk beberapa kumpulan yang kita untuk membaca tugasan yang diberikan oleh guru, dan seterusnya formatif iaitu bersoal jawab sesama murid antara guru dan murid, dan yang terakhir sekali iaitu pengetahuan. Dan nilai murni yang diterapkan dalam pembelajaran ini adalah untuk memupuk rasa kasih sayang dan keikhlasan dalam diri setiap murid, dan elemen rentas kurikulum IMK adalah nilai murni untuk tingkatkan kerohanian dalam diri setiap murid, dan kemahiran berfikir KBIT adalah untuk menyatakan dan menjelaskan. Klasifikasi bagi rancangan pengajaran harian ini untuk topik ini adalah topik adab terhadap Rasulullah ini merupakan antara topik yang penting bagi memupuk nilai-nilai murni dalam diri setiap individu terutamanya umat Islam. Sebagai guru pendidikan Islam yang bertanggungjawab, tugas kami adalah untuk menyampaikan dan menyebarkan seberapa banyak ilmu kepada bangsa terutamanya pelajar-pelajar yang baru ingin mengenalinya. Objektif bagi pembelajaran ini adalah supaya murid dapat menyatakan mengenal pasti 3 adab terhadap Rasulullah dan murid dapat menjelaskan maksud selawat dan contoh-contohnya. Di akhir pelaksanaan diharapkan murid dapat menyatakan dan menjelaskan adab terhadap Rasulullah melalui selawat secara istiqamah dan mengutamakan kepentingan melakukannya serta boleh dicontohi untuk membimbing orang lain. Okey, langkah pertama iaitu seinduksi. Yang pertama, guru akan menggunakan alat bantu mengajar seperti projektor dan komputer reader untuk melakukan sesi tayangan video yang berkaitan dengan topik yang ingin dibincangkan. Dan yang kedua, seterusnya guru akan melakukan sesi soal jawab berkaitan video yang telah ditayangkan bersama murid tentang pengetahuan dan kefahaman yang mereka dapati hasil daripada pengamatan murid terhadap video tersebut. Okey, langkah yang kedua iaitu semasa sesi pembelajaran, murid akan melihat petikan ayat daripada surah Al-Ahzab dalam buku teks, dan guru akan menayangkan ayat tersebut pada skrin layar menggunakan projektor. Dan yang kedua, seterusnya sesetengah murid akan dipilih secara rawak untuk membacakan petikan tersebut beserta terjemahannya, dan murid lain perlu mengikuti bacaan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, murid perlu membuat daftar tudi melafazkan selawat dengan bacaan dan sebutan yang betul. Okey, untuk langkah yang ketiga, pada sesi ini murid akan diperhatikan kepada 6 kumpulan untuk melakukan aktiviti membuat penilaian buku. Setiap kumpulan akan terdiri daripada 6 ahli. Murid juga diminta untuk melakukan aktiviti tersebut menggunakan bahan bantu mengajar yang telah disediakan oleh guru. Yang kedua, setelah membuat tugasan, murid diminta untuk berselawat bersama-sama tanda mencintai dan menghargai segala pengorbanan Rasulullah SAW terhadap umat Islam. Dan yang ketiga, selesai membuat tugasan, murid diminta untuk menunjukkan hasil tugasan tersebut kepada guru untuk dibuat penilaian sama ada tugasan tersebut dapat dilaksanakan menepati arahan atau sebaliknya. Setelah sesi penilaian, murid diminta untuk bertukar penilaian buku tersebut sesama murid yang lain sebagai tanda kasih sayang dan keikhlasan dalam diri seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Penutup pada sesi pembelajaran ini, murid akan dibimbing oleh guru untuk membuat rumusan kepentingan berselawat dan melengkapkan peta pemikiran di dalam buku tulis. Perkara ini dilakukan adalah untuk meningkatkan daya ingatan murid supaya mereka dapat menyatakan dan menjelaskan tentang topik yang mereka pelajari sejurus mencapai kepada objektif pembelajaran pada topik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khairul Kasira binti Muhammad Idrus akan meneruskan perbentangan rancangan pengajaran harian RPH bagi subjek Pendidikan Islam tahun 1 yang bertajuk Air dalam Kehidupan. Bagi standard kandungan RPH saya,
Yang pertama, memahami bahagian-bahagian air mutlak dan kegunaan serta mengamalkan adab penggunaan air dalam kehidupan harian. Untuk standard pembelajaran, yang pertama, menyatakan bahagian-bahagian air. Yang kedua, menerangkan jenis-jenis air mutlak. Yang ketiga, menjelaskan kegunaan air mutlak. Dan yang keempat, mengaplikasikan adab penggunaan air dalam kehidupan harian. Objektif bagi RPH saya adalah yang pertama, menyatakan bahagian-bahagian air serta kegunaan air mutlak dalam kehidupan harian. Yang kedua, mengaplikasikan adab menggunakan air dengan betul. Dan yang ketiga, membezakan kegunaan bahagian-bahagian air yang boleh dibuat bersuci ataupun sebaliknya. Untuk kriteria kejayaan, yang pertama, murid dapat memahami berkenaan bahagian-bahagian air dalam kehidupan harian melalui aktiviti soal jawab dan kuis yang dilakukan bersama dengan guru. Dan yang kedua, murid dapat mengaplikasi cara penggunaan air dengan betul dalam kehidupan harian secara beradab, terutamanya air mutlak. Bagi fokus RPH saya adalah strategi pengajaran SP berpusatkan murid secara formatif, secara berasaskan tugasan ataupun aktiviti, secara pengetahuan. Nilai murni pula, yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah berjimat cermat. Manakala elemen merentas kurikulum EMK, nilai murni, memberi kesedaran dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan harian. Kemahiran berfikir KB, menyatakan dan menjelaskannya. Bagi pengetahuan sedia ada murid ataupun pelajar berkaitan dengan tajuk ini, murid telah mengetahui berkenaan air dan kegunaannya secara umum sahaja. Justifikasi RPH saya adalah topik air dalam kehidupan ini antara topik yang perlu difahami oleh murid-murid dalam menjalani kehidupan harian mereka. Sebagai seorang guru pendidikan Islam, pemilihan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan teori pembelajaran yang bersesuaian agar murid-murid dapat memahami setiap perkara yang ingin disampaikan oleh guru. Tujuan bagi pembelajaran ini adalah bagi menyatakan berkenaan kegunaan air mutlak serta pembahagian air yang terdapat dalam Islam sama ada ianya boleh digunakan dalam kehidupan seharian sebagai umat Islam maupun tidak. Ianya juga bagi memberi pendedahan kepada murid-murid berkenaan adab dalam penggunaan air mutlak serta berpengetahuan mengenai pembahagian air secara baik menurut Islam. Untuk set induksi pula, berdasarkan rancangan pengajaran harian RPH yang telah dilakukan berkenaan dengan tajuk air dalam kehidupan ini, pada permulaannya saya menayangkan satu slide yang sangat menarik berkenaan dengan jenis-jenis air mutlak secara khususnya serta kegunaannya dalam kehidupan harian sebagai seorang umat Islam. Kemudian saya membuat penerangan kepada murid-murid berkenaan dengan jenis-jenis air mutlak berpandukan buku teks dan juga slide yang telah dipaparkan. Jenis-jenis air mutlak ni terbahagi kepada 8, iaitu air hujan, air salji, air mata air sungai, air perigi, air laut, air paip dan juga air embun. Setelah selesai membuat penerangan khusus berkenaan dengan jenis-jenis dan kegunaan air mutlak, saya meminta murid-murid untuk menyebut semula kegunaan air mutlak yang mereka faham berdasarkan jenis-jenis air mutlak yang telah diterangkan sebentar tadi. Dalam pada itu, kaedah ini dilakukan untuk melihat kefahaman seseorang murid berkenaan dengan tajuk yang telah diterangkan oleh guru. Dalam masa yang sama, ianya juga merupakan salah satu kaedah penilaian awal bagi saya, seorang guru untuk menilai kefahaman murid serta fokus murid-murid dalam sesi pembelajaran. Langkah yang seterusnya, saya menayangkan pula tayangan gambar bagi bahagian-bahagian air menggunakan slide yang sama dan juga menarik, menggunakan projektor bagi menarik minat murid-murid sekaligus memberi kefahaman yang lebih baik kepada mereka. Pembahagian air ini terbahagi kepada 5, iaitu air mutlak, air musyammas, air musta'mal, air muqayyid dan juga air mutanajis. Kemudian saya menerangkan secara umum kepada murid-murid berkenaan dengan pembahagian air berpandukan buku teks serta slide yang telah dipaparkan kepada murid-murid. Ianya bertujuan untuk memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid saya untuk mereka lebih memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Saya juga membuat penerangan berkenaan dengan fungsi kegunaan air yang suci atau tidak dalam kehidupan harian agar mereka dapat mengetahui fungsi air dalam Islam dengan sebaiknya. Oleh yang demikian, murid-murid dapat mengamalkannya dalam kehidupan harian mereka tanpa perasaan ragu-ragu. Ianya juga memberikan satu pendedahan yang baru kepada dalam kehidupan mereka berkenaan dengan air. Setelah selesai memberi penerangan kepada murid-murid, saya membuat sesi soal jawab bersama murid-murid berkenaan dengan pembahagian air yang telah saya terangkan sebentar tadi. Kedua pula, saya menceritakan kepada murid-murid berkenaan dengan adab penggunaan air dengan baik dan betul agar tidak berlakunya pembaziran semasa menggunakan air. Kemudian, guru bersoal jawab bersama murid berkenaan dengan adab penggunaan air dengan baik dan betul mengikut kefahaman mereka sendiri. Dalam kaedah ini, saya hanya menggunakan penceritaan secara spontan agar dapat berinteraksi bersama murid-murid. Hal ini akan memberi satu pendedahan yang baik kepada murid-murid untuk berkongsi pendapat mereka dalam sesi pembelajaran bersama dengan guru. Hal ini juga akan menjadikan murid lebih santai dan juga selesa untuk belajar. Adalah berkenaan dengan aktiviti berkumpulan menggunakan gambar dan juga kad manila. Untuk langkah ini, saya membahagikan kepada 4 kumpulan kecil untuk membuat satu aktiviti menilai kefahaman murid-murid berkenaan dengan tajuk yang telah dipelajari. Kumpulan ini dibahagikan secara rawak oleh saya bagi memastikan murid-murid dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan kerjasama yang baik bersama dengan rakan-rakan. Hal ini juga dapat mengajar mereka berkawan serta bermesra antara satu sama lain. Setiap kumpulan akan diberikan satu kad manila dan gambar jenis-jenis air mutlak serta bahagian-bahagian air yang telah disiapkan oleh saya. Kemudian, setiap kumpulan dikehendaki menampal gambar-gambar jenis air mutlak mengikut bahagian air yang betul pada kad manila yang telah diberikan. Setelah selesai, murid-murid dikehendaki menerangkan kepada guru berkenaan dengan penggunaan air mutlak secara ringkas dan juga adab penggunaan air yang betul dalam kehidupan harian. Dengan aktiviti ini, murid-murid akan menjadi lebih bersemangat untuk mempelajari tajuk yang telah diajarkan oleh guru. Dengan itu, murid-murid akan lebih memahami tajuk yang ingin disampaikan oleh guru dengan cara membuat aktiviti yang memberi tarikan yang menarik kepada murid-murid. Secara keseluruhannya, penutup bagi pengajaran dan pembelajaran tajuk yang telah dipelajari ini, saya membuat penerangan rumusan
ringkas berkenaan dengan hasil pembelajaran berkaitan dengan air mutlak dan bahagian-bahagian air mengikut fungsinya tersendiri agar murid-murid dapat memahaminya secara baik serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan harian mereka. Selain itu, saya juga meminta beberapa orang murid untuk membuat rumusan ringkasan berkenaan dengan tajuk yang telah dipelajari berdasarkan kefahaman mereka sendiri. Hal ini akan memberi pendedahan yang luas kepada murid-murid berkenaan tajuk yang telah mereka pelajari seterusnya dapat menggunakannya dalam kehidupan harian mereka, terutamanya berkaitan dengan air. Bukan itu sahaja, tajuk ini juga memberi satu manfaat yang sangat baik kepada murid-murid kerana ianya mempunyai pelbagai aspek yang mengajar mereka berkenaan dengan penyucian diri serta panduan dalam kehidupan mereka menggunakan air yang betul menurut Islam. Saya rasa itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.